Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Jumaat Jawi Santai. InsyaAllah seperti biasa, kita akan mulakan dengan membaca khutbah dengan daripada tulisan Jawi yang telah disediakan oleh Majlis Agama Islam Singapura. Mudah-mudahan ianya bermanfaat bagi kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil ladzina amanu. فبالنعماء شكروا وعلى البلايا صبروا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم إلى يوم يجزى الذين آمنوا وأصلحوا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, berusahalah untuk melaksanakan segala perintahnya dan jauhilah segala larangannya. 3/4 Ramadan sudah berlalu. Hanya tinggal suku sahaja lagi Ramadan tahun ini sebelum ia berangkat pergi. Setiap kita dengan pengamalan dan pengalaman kita masing-masing berusaha mencari rahmat Allah sepanjang bulan Ramadan ini. Biarpun kita sebagai insan memiliki kekurangan-kekurangan diri, namun saya percaya hati kita dapat merasakan hangat sentuhan rahmah dan kasih sayang Allah di dalam Ramadan ini. Ketika kita merasakan lapar menjerut perut kita lantaran mentaati perintah puasa, pasti ada keinsafan mencubit sanubari kita akan betapa agungnya keihsanan Allah yang dicurahkan ke atas hamba-hambanya. Saat-saat kita merendahkan wajah di dalam rukuk dan sujud kita sepanjang Ramadan, tentu ada cebesan sedar melentur keangkuhan diri dan kesombongan. Cuba kita renungkan. Berapa banyak doa dan permohonan yang telah kita panjatkan sepanjang 3 minggu ini. Ia tentu telah banyak mendamaikan jiwa kita saat kita menyedari kelemahan kita sebagai manusia. Bayangkan berapa banyak istighfar yang telah kita pohonkan kepada Dia yang Maha Pengampun. Yakinlah saudara, dengan keluasan pengampunannya yang tidak bertepi, pasti banyak catatan hitam di dalam kitab amalan kita yang telah dipadamnya. Bayangkan betapa kemarin dengan penuh gairah kita membuat persiapan untuk menanti Lailatul Qadar demi merebut segala keistimewaannya. Bersyukurlah kerana itu bukti masih ada takwa yang tumbuh segar di dalam dada. Maka oleh itu, apakah bermakna kita sudah boleh berpuas hati? Apakah kini kita sudah berjaya menjadi makhluk mulia yang terjamin akan terus beramal soleh sehingga hujung hidup kita? Apakah setelah 3 minggu berpuasa, hari ini nafsu kita sudah 100% jinak sehingga selamanya tidak akan tewas lagi kepada hasutan syaitan? Apakah kalau kita berjaya mendapatkan Lailatul Qadar kali ini, iman kita akan sekelip mata menjadi kebal, teguh sepanjang masa dan tidak akan surut sedikit pun bila datang ujian menduga? Tidak saudara. Ramadan bukan sebuah mesin ajaib untuk memproses manusia berubah menjadi malaikat. Makhluk kerdil ini yang awal kemarin memasuki Ramadan sebagai manusia akan akhirnya keluar di penghujung Ramadan juga sebagai manusia. Ujian dan dugaan hidup tidak akan pernah terhenti. Begitu juga nafsu dan syaitan kekal membisikkan hasutan di dalam hati. Walaupun kehebatan lebih 1000 bulan dalam Lailatul Qadar telah didapatkan. Walaupun selaut doa permohonannya telah dikabulkan. Walaupun selangit dosanya telah diampunkan, manusia tetap manusia. Malah di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahawa kalaulah manusia semuanya sudah tidak lagi berdosa, Allah akan gantikan mereka itu dengan kumpulan manusia lain yang akan melakukan kesalahan. Kenapa? Kerana Allah ingin hamba-hambanya bertaubat dan beristighfar meminta pengampunannya. Saudara-saudara sekalian, ini tidak bermakna bahawa Ramadan dan puasa ini tidak ada artinya hanya kerana kita tidak boleh menjadi malaikat ataupun menjadi maksum seperti mana para nabi. Kerana bukan itu matlamat Ramadan. Sebaliknya,
Yang hendak dicapai ialah pengukuhan iman dan peningkatan takwa di hujung latihan puasa kita. Supaya dengan itu kita akan memiliki kemampuan berhadapan dengan keinginan nafsu dan hasutan syaitan. Walaupun ada kalanya kita akan terlanjur atau terlupa, tetapi tidaklah sampai tersungkur, jatuh menjadi hamba kepada syaitan dan nafsu kita. Yang hendak dicapai ialah penjernihan hati agar mampu merasakan nikmat diringankan Tuhan dari belenggu dosa yang selalu membebankan jiwa. Dengan itu, diharapkan kita berjaya menjadi insan yang akan seterusnya mencintai kebaikan dan membenci kemungkaran. Kejayaan taubat yang sebenarnya bukan hanya dengan dosa-dosa terampun, tetapi taubat yang hebat ialah apabila kita turut menjadi insan yang mahu segera sedar jika sesekali terlanjur. Kerana di antara sifat-sifat orang yang bertakwa ialah setelah dia berdosa, dia tidak akan mahu terus-terusan dengan perbuatan dosanya itu. Ia dinyatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-135. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang bermaksud, dan orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang dapat mengampunkan dosa-dosa selain daripada Allah. Dan mereka juga tidak terus-terusan dengan perbuatan keji mereka itu sedang mereka mengetahui. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, baki Ramadan yang tinggal lebih kurang seminggu sahaja lagi adalah tempoh yang amat kritikal. Kita perlu tumpukan perhatian dengan usaha meningkatkan lagi keimanan dan memperbaiki amal ibadat kita. Jangan terlepas peluang daripada mendapatkan anugerah Lailatul Qadar dalam keadaan kita mengingati Allah dengan sebanyak-banyaknya dan mengenang dosa-dosa kita. Ini bukan masanya untuk terlena dalam kelalaian. Sebaliknya, inilah masanya kita lebih giat mengejar cinta Allah sebelum Ramadan berakhir. Ayuh saudara, katakan kepada diri kita sendiri bahawa kita amat menginginkan husnul khatimah, penutup yang baik untuk Ramadan kali ini. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan mulia yang begitu suci dan terpelihara daripada dosa dan neraka, bila masuk 10 malam terakhir Ramadan, biasanya akan bertambah giat bersungguh-sungguh mempertingkatkan ibadah baginda. Ini kan pula kita yang masih banyak melakukan kesalahan dan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kekuatan dan kesungguhan untuk berusaha menjadi hamba-Nya yang berjaya meraih kecintaan dan keredaannya, terutama pada hari-hari terakhir Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. Mudah-mudahan ia ada manfaat bagi semua. Selepas ini insya-Allah kita akan sambung dalam sesi Jumaat Jawi Santai, bagaimana hendak mengenal pasti huruf-huruf yang boleh disambung dan yang tak boleh disambung. Assalamualaikum. Alhamdulillah, video kali ini kita akan masuk pula bahagian pengenalan huruf-huruf Jawi dan bagaimana hendak menyambung huruf-huruf tersebut. Kita dah biasa dengan tulisan bumi, di mana kalau kita dah biasa, kita tulis semua huruf A, B, C, D, E, F, G kita boleh sambung. Kadang-kadang C dengan D pun kita boleh sambung. Tak tahulah macam mana kan, kita dah biasa tulis macam itu. Tapi kalau tulisan Jawi, ada huruf-huruf yang boleh disambung dan ada juga huruf yang tidak boleh disambung. Kita boleh pecahkan kepada 3 bahagian. Huruf yang berada di depan, huruf yang berada di tengah dan huruf yang berada di belakang. Jadi macam mana kita nak buat dan macam mana nak kenal pasti? Mari bersama-sama dengan saya, kita akan lihat dan kita akan latih untuk mengenal
dan juga menulis huruf-huruf Jawi dalam sesi Jumaat Jawi Santai video yang kali ini. Jom kita lihat dan cuba. Okey, mari kita lihat di sini. Hari ini saya nak kongsi satu kaedah yang dinamakan sebagai kaedah de, te, hu. Kaedah ini ditemui oleh saudara Seman bin Julai. Beliau adalah seorang pengkaji tulisan Jawi yang buat kajian di Malaysia satu ketika dahulu berkaitan dengan bagaimana hendak mengenal pasti dan membantu pelajar-pelajar untuk menyambung huruf-huruf Jawi dengan mudah. Jadi saya tengok kaedah dia macam seronok pula dan mudah pula untuk difahami. Jadi saya rasa nak kongsi samalah kepada semua. Okey, dalam tulisan seperti contoh yang inilah dalam tulisan Rumi ada depannya, ada tengahnya dan ada hujungnya. Maka dalam tulisan Jawi juga ada depan, tengah dan hujung. Seperti mana kita ketahui, tulisan Jawi bermula daripada kanan ke kiri. Jadi mari kita lihat contoh yang pertama berkaitan dengan tulisan Jawi daripada kanan ke kiri. Kita ambil huruf ataupun kita ambil perkataan Jumaat. Jumaat Jawi santai. Santai. Jumaat Jawi santai. Okey. Jadi dalam perkataan Jumaat tu sendiri ada depannya, ada tengahnya dan ada hujungnya. Okey. Jadi kita lihat maksud depan, tengah, hujung ni apa? Bentuk-bentuk maksud depan, tengah, hujung ni iaitu bentuk huruf Jawi apabila berada di lokasi-lokasi depan, tengah dan hujung. Contoh, letaklah huruf ba. Okey, huruf ba. Kalau huruf ba ini berada di depan, kan kita daripada kanan ke kiri kan, berada di depan. Jadi start daripada sinilah kan, berada di depan. Depan. Hurufnya, bentuknya macam gini. Ni depan. Kalau dia berada di tengah, dia ada sambungan sikit, kemudian macam gini. Kalau dia berada di hujung, ni tengah. Kalau dia berada di hujung, dia macam gini. Ada sikit lah ni, kemudian hujung. Ada ekor. Okay. Jadi ini adalah bentuk-bentuk huruf Jawi mengikut lokasi masing-masing. Kalau huruf Rumi, tak semua macam gitu. Huruf Rumi, kalau dia berada di depan, letaklah huruf A. Kat depan dia macam ini, kat tengah dia macam ini, kat hujung pun dia macam ni juga. Kan? Letaklah huruf J pun sama juga. Depan dia gini, tengah dia gini, hujung pun dia gini juga. Kalau sambung pun ikut macam mana kursiv tulisan sambung yang berbeza-beza. Tapi beza dengan huruf tulisan Jawi di mana lokasi-lokasinya berbeza bentuknya. Maksudnya huruf ini bila berada di lokasi tertentu maka berubahlah bentuknya. Kita boleh rujuk kepada gambar berikut yang saya kongsi sama ini. Depan huruf alif. Depan tengok betul-betul bentuknya macam mana. Alif macam mana? Tengah kat mana? Macam mana bentuk dia? Hujung dia macam mana? Ba macam mana bentuk dia? Tengah, hujung dan seterusnya. Ta, tha, jim, ce, ha, kha, dal, zo, semualah. Okey. Tapi perasan tak di dalam gambar ni ada color kuning dan color hijau. Color kuning dan color hijau. Dua color ini yang very significant. Okey, nanti kita kongsi sama apa asal dimaksudkan dengan color kuning dengan color hijau. Okey, kita letak dua color yang signifikan, kuning dengan hijau. Okey, kuning dengan hijau. Kuning dulu. Letak kuning. Oren lah, oren. Oren tu represent kuning lah dan hijau. Ni hijau kilat ni, hijau terang.
dalam gambar tadi kita nampak ada color hijau dengan color kuning. Apa maksud dia dan bagaimana hendak kita gunakan dan kena pasti. Kalau kita rujuk pada gambar tersebut, ada color hijau, color kuning, maka ia bermaksud segala huruf-huruf yang berwarna hijau tu, yang telah highlightkan dengan color hijau, boleh dibuat sambung. Tetapi kalau huruf-huruf yang telah di highlight dengan color kuning, ada kala boleh sambung, ada kala tak boleh sambung. Itu dia. Kalau letaklah ni kuning lah, kuning. Huruf-huruf yang ada dalam kategori kuning, dia tak semua boleh sambung. Tak semua boleh sambung. Kalaulah yang dalam kategori hijau, anytime boleh sambung. Saya boleh sambung, ambil kau tulisan. Boleh sambung. Okey? Macam mana contohnya? Kita tengok pada gambar tadi lah. Buka balik. Kita tengok pada gambar tadi. Kita tengok okey. Contoh huruf alif. Okey, alif colornya kuning. Tengok. Depan menegak satu, tengah macam ada ekor sikit dan hujung macam ada ekor sikit. Bererti dia boleh sambung pada keadaan-keadaan yang tertentu. Kalau huruf ba, ta, sa, jim, ce, ha, yang lain semua yang hijau tu, itu anytime, anywhere, anyhow boleh sambung. Contoh kita letak macam ini. Okay, contoh. Kalau huruf alif, kan dia color kuning kan? Okay, huruf alif. Sekarang di hadapan, dia berada di depan. Letaklah perkataan ibu. Ibu ejaannya macam ini. Ibu. Okey. Sekarang dia color kuning tau. Bererti waktu dia color kuning ni, dia tak boleh sambung. Nampak ni? Dia tak boleh sambung. Dia sendiri. Dia tak boleh sambung dengan ya. Tidak boleh sambung. Sebab dia kategori dalam color kuning. Okey. Tapi kan tadi dikatakan kadang-kala boleh sambung. Tak semua boleh sambung. Dia kadang-kadang boleh sambung. Yang ini dia tak boleh sambung sebab dia ada kat depan. Bila dia di depan, di kuning ni kat depan, dia tak boleh sambung. Tapi bila dia dekat tengah dengan hujung, dia boleh sambung. Contoh bola. Bola macam ni je, macam ni. Waw, lam, lam, alif tu sambung. Ataupun apa? Apa huruf lagi kita nak buat? Contoh bisa. Ya, sin, alif tu. Nampak? Di sini dekat hujung dia boleh sambung. Okey, tengah macam mana tengah? Tengah boleh sambung tengah. Macam mana tupai. Alif ya. Tu tupai. Nampak? Dia satu perkataan, alif tersebut terletak di bahagian tengah perkataan tersebut, maka sambungannya macam gini. Satu perkataan, alif itu berada di hujung perkataan tersebut, sambung dia macam ni. Satu perkataan, alif itu berada di depan, alifnya macam gini. Okey, itu kuning. Maknanya sambungnya kadang-kadang boleh sambung, kadang-kadang tak boleh sambung. Okey. Bagaimana pula kalau yang color hijau yang boleh sambung anyhow, anywhere, anytime? Contoh huruf jim. Jim berada di hadap depan. Letaklah jawi lah tadi. Jawi. Nampak? J pula. Jim. Jawi. Tu berada di depan. Dia dah boleh sambung. Nampak? Kalau berada di tengah, contoh berada di tengah, senja. Senja. Sin, nun, jim, alif. Senja tu tengah. Kalau berada di hujung, haji, ji. Haji. Macam ni.
Depan, tengah, hujung. Nampak? Semua boleh. Semua boleh. Kalau nak tengok lagi style. Contoh ha, jim, che, kho. Ini semua dia dalam kategori color hijau. Kita sambungkan dia semua ni. Contoh. Ha, jim, che, kho. Macam mana tu? Ni ha, ni jim, ni che, ini kho. Nampak? Semua boleh sambung anyhow, anywhere. Huruf ba. Batasa contoh. Dia warna hijau, dia kategori color hijau kan? Batasa. Ba, ta, sa. Nampak? Disambung. Depan boleh, tengah boleh, hujung boleh. Disambung. Okey? Okey. Jadi, untuk kita, ni permulaan lah. Pelan-pelan tak apa. Pelan-pelan kayuh. Jadi, pelan-pelan kita kenal. Kita tengok balik gambar tadi. Kita kenal pasti huruf satu persatu. Lepas kenal pasti huruf satu persatu, kita lihat setiap bentuk huruf-huruf tersebut apabila dia berada di depan, di tengah dan juga di hujung. Lepas kita kenal pasti huruf-huruf bentuknya macam mana pada lokasi yang berbeza, kita tengok pula warna kategori tersebut. Kategori color kuning dan kategori color hijau. Kategori color kuning boleh bersambung tidak pada setiap keadaan. Kategori color hijau boleh bersambung pada setiap keadaan dan pada setiap cara penulisan. Okey, sekarang kita pergi pula kepada kaedah dia. Macam mana nak kenal pasti pula kaedah yang seterusnya. Bila kita dah tahu ada kategori K dan ada kategori H, maknanya kategori hijau dengan kategori kuning, maka kita boleh buat macam ni. Kita dah kenal pasti kan? Kita dah kenal pasti hurufnya, kita dah kenal pasti warnanya, maka kita tengok pula bila boleh sambung, bila tak boleh sambung. Sekarang hurufnya bermula daripada kanan ke kiri. Okey? Setiap huruf yang dalam kategori hijau, H, apabila bertemu dengan setiap daripada kategori K, kuning, huruf yang kategori kuning, maka huruf tersebut boleh disambung. Okey. Setiap kategori H yang hijau bertemu dengan huruf K yang kuning, maka boleh sambung. Setiap huruf yang H yang hijau tadi tu bertemu dengan huruf yang hijau juga, maka boleh sambung. Okey, sekarang kita tengok yang kedua pula. Sekarang daripada kanan Ni kanan ke kiri tau. Huruf. Contoh, kita lihat contoh. Okey, jangan terus jalan dulu. Kita tengok pada contoh. Okey, contoh ni macam mana ni? Contoh dia kita lihat. Kita ambil huruf yang color hijau. Apa kita letak color hijau? Huruf Ain. Okey ni hujung kan? Hijau kan, dalam kategori hijau, betul tak? Campur dengan K kuning. Letaklah huruf apa K yang kuning? Huruf okeylah, letak huruf waw. Ain dengan campur waw. Apa cerita dia? Boleh sambung. Maka bentuknya macam ini. Ain, waw. Tu. Boleh sambung. Hijau sama hijau. Contoh yang paling senang tadi, huruf jim campur dengan huruf kho. Jadilah dia jim dengan kho. Jim, kho. Sambung. Boleh sambung. Okey. Sekarang kita masuk pula kepada yang lain pula. Kita masuk pada kalau kiranya daripada kanan ke kiri, mulanya dengan huruf kategori K. Mula dengan K, kuning. Campur dengan huruf
H. Yang ini kategori hijau. Tidak boleh sambung. Contoh. Apa kita boleh ambil huruf K? Huruf K. Letaklah. Inilah huruf alif lah. Huruf alif. Alif. Campur ba. Boleh sambung tak? Tak boleh. Tengok. Alif. Kalau alif dengan ba. Dia kalau sambung, dia dah jadi huruf lam. Dia dah jadi huruf lam. Dia tak boleh sambung. Tak boleh. Macam mana pun tak boleh sambung. Dia tak boleh sambung. Seterusnya, kalau kiranya bermula dengan K, yang ini kuning, campur K juga. Kuning sama kuning lah. Jawapan dia tak boleh sambung juga. Tidak boleh sambung. Macam yang tadi, tidak boleh sambung. Contoh, kita boleh ambil huruf apa? Huruf waw. Letaklah waw. Waw. Campur va. Va ada titik. Tak boleh. Ini waw. Ini va. Cuba kalau sambungkan. Dia dah bukan jadi huruf waw lagi dah. Ini dah jadi huruf fa ataupun huruf qaf atau huruf pa. Dah jadi kategori hijau ni kalau disambung. So dia tak boleh. Dia sambung dia akan berubah. Dia akan transform into another letter. You see? So dia punya formula dia yang diketemui oleh saudara Seman bin Julai dalam kajian dia mudah sebenarnya. Dalam kategori kuning boleh sambung pada keadaan yang tertentu sahaja. Dalam kategori hijau boleh sambung anytime, anywhere, anyhow. Tetapi kalau dia bertemu, kalau huruf dalam kategori kuning ni bila dia berada di depan saja, macam ni nampak kan? Depan. Ni kat depan. Bila dekat depan aja, nak tengok the next letter. What letter? But every time kalau dia ada depan sini K ataupun every time dia ada di hadapan saja, dia dah tak boleh sambung dengan huruf-huruf yang lain. Bila kuning ada kat depan je, dia tak boleh sambung dengan huruf lain. Tak kisahlah hijau ke kuning ke, once dia kat depan je, dia tak boleh sambung dengan huruf lain. Tengok kita cuba tengok alif, ta marbutah, kemudian waw, va, lam alif. Ini je. 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf yang dimasukkan dalam kategori kuning yang tidak boleh bersambung pada sebarang keadaan yang tak sesuai. Yang lain semua boleh sambung. Okey, hijau boleh sambung. Alright. Okey. Jadi begitulah dia pada hari ini. InsyaAllah saya akan berikan latihan untuk anda berlatih di rumah sendiri. Macam contoh gambar ni Kalau kita tengok pada gambar ini, ini latihan yang anda boleh buat. Okey. Nombor 1. Kita go through together. Nombor 1. Ta. Ta ni apa? H ke J? K. H ke K? H ke K? Nombor 3. Sin. Apa? Hijau, kuning. Ba. Hijau, kuning. Ya, hijau, kuning. And so on. Kenal pasti. Dah tahu. Jangan pelicit lah. Jangan pelicit. Buat sendiri. Nilai sendiri. Bila dah kenal pasti ni, pergi pula kepada latihan yang kedua. Ini huruf-huruf ini yang mana macam mana nak sambung? Boleh ke sambung? Boleh sambung ke tak? Macam mana nak sambung? Refer balik kepada formula yang telah diberikan
dan refer balik kepada gambar yang telah diberikan tadi, gambar yang kala hijau, bentuk-bentuk huruf sewaktu berada di lokasi depan, tengah dan juga hujung. Seronok bila kita dah tahu membaca dan menulis tulisan Jawi. Baru rasa sempurna sebagai orang Nusantara. Dengan busananya, dengan bahasanya, dengan budi pekertinya dan dengan tulisan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dalam rancangan Jumaat Jawi Santai. Salam.